tu kat situ. Alhamdulillah 270 pips. Tak tahu lah sekarang berapa, 280 pips, something like that lah. Downtrend. Yes, betul. Dia downtrend. Dia masih lagi dalam downtrend. So, kalau korang lihat, walaupun resisten yang lama ni, R ni dia dikira sebagai R valid lah. Disebabkan apa? Support belakang sini, dia berjaya buat breakout level lah. So, macam mana kita nak tahu yang resisten belakang ni kuat? The one thing yang Pak Din ajar adalah apa? Resisten. Saya tulis ni lah, tak nampak, nanti korang tak tahu time frame apa ni. Saya masih dari nak planning NZD Canada ni untuk swing. So yang mana dalam ni kalau korang nak stay, boleh stay dengan Pak Din NZD CAD weekly. Saya nak swing NZD Canada. Sekarang kita dah dapat swing sell hari tu. Okay, so bahagia atau kaya? Dah kenapa? Dan kenapa? Tak faham. Okay, so hari tu kita ada sell kat sini. Masih lagi kedudukan downtrend. Bila kata downtrend, dia nak ubah satu daripada downtrend ke uptrend, dia memerlukan apa? Dia perlukan breakout daripada apa? Structure. Dia perlu breakout benda ni. Untuk dia buat pertukaran arah. So, kalau korang tengok untuk weekly, daily mungkin lah korang nampak mudah aja kan. Daily pun sebenarnya waktu price ni junam dekat sini, dia ada satu news tau. Tak silap Pak Din, CAD punya news kot. Tak silap Pak Din lah, minggu lepas punya news, ada satu spike serap sampai bawah ni 100 pip. So dekat situ akan ada isu tau. Ada isu yang dia clean traffic. Dia clean traffic. So untuk dia reverse dekat sini, untuk dia nak naik, kita kena hanya tunggu apa? Dia breakout satu je area support weekly dekat sini. Kat sini, yang lain daripada sini sampai sini semua clean traffic. Dia spike ke bawah 100 pip, 100 lebih pip kot, tak silap Pak Din. Kalau swing depo ada 20 USD boleh ke Pak Din? Kalau boleh tak payah lah. Kalau boleh minimum, kalau saya swing saya akan tinggal 100 minimum. Paling kecil lah 100. Okay, so area resisten yang lama ni, kita tengok resisten ni sebagai resisten yang valid. Sebab apa Pak Din kata resisten lama ni resisten yang valid? Sebab price pernah apa? Price pernah memecahkan area support dia, so that kita tahu yang area resistance ni mempunyai tekanan daripada seller yang sangat tinggi. So high possible, kalau kita tengok dekat sini memang kita boleh nampak lah 100% of seller ada dekat sini. Sebab apa Pak Din kata 100%? Sebab bila dia pecah dekat sini, korang pun boleh nampak daripada area resistance ni start terjunan dia sampai ke bawah sini. Sampai ke bawah sini. Korang boleh nampak ataupun tidak? Kalau nampak, tekan nombor 1 kat Pak Din. Kalau korang boleh nampak, korang tekan nombor 1 kat Pak Din. Kalau korang nampak start terjunan dia daripada atas sini lah kalau tengok. Tapi daripada kita tengok current market price, area atas sini, daripada area atas sini dia start terjunan, dia start buat breakout support. And then dia respect pun, dia takkan respect kat bahagian, tak akan susah lah. Kalau forex ni breakout pullback entry dia mudah. Itu yang saya nak ungkapkan. Boleh nak entry breakout pullback entry, tapi dengan situasi yang macam sekarang. Okay, situasi wajib lah macam sekarang. So kalau dia dah breakout area support, so that kita tahu yang apa? Kita tahu yang area resistance ni mempunyai tekanan seller yang sangat tinggi. Sebab apa? Setiap support akan ada buyer. Setiap support akan ada buyer. And setiap resistance akan ada apa? Setiap resistance akan ada seller. Itulah benda yang basic yang bagi Pak Din, dia adalah satu advance bagi saya. And saya tekankan benda ni hari-hari. Betul, seller. So bila apa yang korang nampak, ini ada support, ada dua buyer yang ada dekat sini. So setiap resistance akan ada seller, setiap support akan ada buyer. Kalau tidak ada buyer, dia takkan naik. Kalau tidak ada seller, dia takkan turun. So terbentuklah area resistance dan support. So bila berlakunya breakout level ke area sini, kita tahu apa? Kita tahu yang trend masih lagi dalam keadaan seller. Okay, so bila once dia dah capai area support bawah sini, apa yang berlaku? Price terus memecahkan area seller sini. Seller sini dah dikategorikan sebagai seller yang kuat. Sebab apa? Sebab dia pernah buat breakout support. Dia pernah buat breakout support level kat sini. Dia telah mematikan buyer sesuatu ketika dahululah, pada 22 Mei tadi. 1 Mei. Lebih kurang lah 22 Mei. Waktu ini support area NZD Canada dia pernah buat breakout. So seller dia mati. Seller dia mati pula, buyer dia mati dulu. So that kita target apa? Kita target seller ni untuk apa? Dia akan reverse dekat area sini. Tapi mungkin kalau kita tengok daripada segi dia naik ni dalam keadaan yang sentimen lah, ataupun news yang besar. Kalau tengok dalam masa beberapa bulan, 21 Ogos sampai 11 Disember ni naik mencanak ke, ini boleh kategorikan sebagai naik yang laju lah.
So, korang boleh nampak bila berlakunya breakout dekat sinilah tempat yang bijak untuk kita entry. Bukan kita entry kawasan breakout yang breakout pullback entry saja. Kalau korang entry breakout pullback entry saja, sebagai contoh korang nak tahu tak breakout valid dengan breakout tak valid? Nak tahu ataupun tidak? Kalau nak, cuba komen sikit kat Pak Din. Nak tahu ataupun tidak? Kalau nak, cuba komen nak sikit. Sebab breakout memang ada breakout yang valid. Sebab itulah breakout ada breakout yang boleh tembus. Sebab tu ada breakout yang boleh jadi macam ni. Sebab tu breakout dia ada breakout yang bukan fake out tau. Dia bukan fake out, dia breakout tembus. Breakout yang tak valid. Dia breakout yang tak valid. Breakout yang dia nak tembus zone korang tu. Nak ataupun tidak? Nak. Mantap lah korang ni. Okay, so kalau korang lihat lah, Selalunya pattern ni dia track orang . Dia track orang. Korang nampak tak area ni ada support? Nampak tak area ni ada support level? Sebagai contoh Pak Din tulis kat korang, fake. Breakout tak valid. BO tak valid. Breakout tak valid. Okay, so korang nampak tak dekat area ni ada support kan? Sini ada support, sini ada support. Resisten dia kat mana? Resisten dia ada atas ni, satu. And resisten kedua dia kat mana? Dekat atas sini, satu. So kita tahu yang support sini, nak tahu support ni kuat ataupun tidak, support ni kena, bila dia terjadinya area support, dia ada buyer dah kat bawah ni. Dia ada buyer dah dekat bawah ni. Tapi sekarang ni seller atas ni lebih kuat. Sebab apa dia kata lebih kuat? Sebab support bawah sini tak berjaya pun pecah ke area resistance sini. Tak berjaya pun pecahkan area resistance ini. So that bila dia tak pecahkan area resistance ni, kita tahu apa tuan-tuan dan perempuan? Kita tahu apa? Kita tahu yang support ni tak dikira sebagai support yang valid. Sebab seller atas ni lagi tinggi. Ni nampak dia break pula support ni kan. Itu satu benda bagi Pak Din barulah untuk korang tahu sebenarnya. Sebab itulah Pak Din kata area breakout ni tak semua breakout kita boleh entry. Apa yang diterapkan kat kita adalah breakout pullback entry. Kalau semudah itu kita trade, senang nak buat duit. Nak cetak USD is benda bagi Pak Din semua orang akan kaya kalau breakout pullback entry. Okay, so sama juga dengan situasi ni. Nampak ini support. Ini support Support ni setiap support ada buyer. Bila breakout je, bila Allah terpadam pula, luculah. Bila breakout je, apa yang berlaku? Bila breakout, ramai trader akan masuk buy dekat area sini. Dia akan masuk sell ke area sini. Berapa ramai trader akan masuk sell ke area sini? Ni ada breakout ni. Breakout pula key level dia cakap. Ada 2 kali price dah touch. Pattern ni akan jadi macam ni Pak Din. Boleh kan kita nak sell kat sini? Kalau tanya Pak Din, saya cakap tak boleh. Sebab apa Pak Din kata tak boleh? Bukan benda yang dah jadi. USD cuti tu. Sebab tu saya tengok USD Canada. NZD Canada. Chill saja. Saya kita planning go sama-sama boleh. So kalau korang lihat, bila kat sini kita tahu yang support sini pun tak kuat. Resisten dia tak berjaya breakout. Resisten atas ni berjaya breakout tak? Tidak berjaya breakout. So that kita tahu yang area support bawah sini, buyer bawah sini tidak ada apa? Tidak ada benda pun yang menarik yang mengatakan support ni mati. Dia mati sebabkan dia tak kuat saja. Di time frame berapa tu Pak Din? Ni weekly. Sama je, semua time frame boleh. Semua time frame boleh. Saya nak analisis untuk swing NZD Canada. Saya nak swing. Swing NZD Canada. Plan untuk swing sebelum ni saya dah swing dah 270 pip. Kalau korang nak swing dengan saya, bolehlah korang stay dengan saya. So nampak tak area bawah sini, bila support bawah ni kena breakout, yang dia retest kat mana? Yang dia retest dekat mana? Dia retest kat area mana? Dia retest kat area resistance. Dia tak retest pun dekat area support. Nampak? Resisten. Nak tahu resisten valid macam mana? Resisten kena break support. So that kita tahu yang resisten atas ni mempunyai kawasan yang valid. Samalah macam dah masuk zone kan Pak Din? Dah masuk zone dah. Tapi Pak Din nak cari re-entry. Pak Din masih nak cari re-entry and dengar dulu apa planning kita kena buat. Jangan jadi tak bijak. Kalau kita masuk sekarang weekly, zone yang Pak Din dah share dengan korang dalam channel. Kejap kejap. Okay, bantu tap like, cukupkan dekat Pak Din 30k sekejap. Saya nak tengok balik zone asal saya. Saya nak tengok balik zone asal saya. NZD Canada. Okay, ini zone asal saya. Untuk
weekly ni 0.82356. H4 lah. Daily ataupun H4. So yang mana belum masuk channel Pak Din pergi masuk sekarang. Yang mana belum masuk channel Pak Din pergi masuk sekarang. Korang tekan je link dekat TikTok Pak Din. Ui, apa benda ni? Korang tekan je link 3 kat channel Pak Din ni. Ini Q&A. Korang tekan je dekat sini. Nanti akan terus masuk dekat link 3 Pak Din. Ini kita plan ni nak swing tau. Ini bukan untuk goal ke apa. Relax dulu. Goal nanti kita usah. Goal hari ni tak ada apa-apa. Kalau hari ni kita tunggu reject dari buyer, dari seller, tak ada pun. Sebab hari ni semua big trader kita cuti. Santai-santai je. Yang mana belum masuk, pergi masuk sekarang. Cukupkan kat Pak Din 11,800 hari ni. Pergi masuk. Cukupkan sekarang 11,790 dulu. Lagi 2 orang. Lagi 2 orang. Yang mana belum masuk, pergi masuk sekarang. Yang mana belum masuk, pergi masuk sekarang. Lagi seorang. Baru kita akan start planning balik. Sebab apa Pak Din kata korang kena masuk? Sebab saya akan bagi tahu korang. Kita kena buat apa pula last kali planning kita. Ada lagi satu benda yang korang kena tunggu bukan just masuk dalam zone terus entry. Kalau masuk zone terus entry mudah dengan saya bukan benda tu bukan. Kita ada ragam-ragam dia. So yang mana belum masuk, pergi masuk sekarang. Saya nak lagi seorang untuk cukupkan. Okay, so mission kita dah complete. Kita teruskan Boleh Pak Din teruskan tak? Kalau boleh tekan nombor 1 kat Pak Din. Kalau boleh tekan nombor 1 kat Pak Din. Keluar rejection dulu atau breakout baru entry. Breakout baru entry kena tunggu breakout dulu. Sebab dia nak buat pertukaran trend. Sedap baik Nescafe aku buat. Okay. So, untuk planning swing kita, bila price dah masuk dekat area resistance ni, kenapa kita fokus untuk buy? Okay, first, katakanlah nampak tak area seller ni, area seller ada 2 kan. Area seller yang dah kena tembus ataupun dah kena breakout. Bila seller mati, siapa yang akan masuk? Yes, buyer. Buyer. So, buyer pernah masuk dekat sini, dia pernah test sekitar 200 pip ke 300 pip lah. Dekat area sini price dah pernah test 200 ke 300 pip. Akan tetapi dalam keadaan yang downtrend. So bila kata downtrend ni tidak ada breakout structure. Sebab bila dia dah masuk area support ni, minimum dia kena breakout apa untuk kita hold swing. Angin. Minum Nescafe angin baik. Kalau kita masuk ke area support sini, kita nak hold, kita kena tunggu dia breakout apa. Bukan H4 tau. Breakout resistance, betul. Kalau kita masuk dekat weekly, untuk kita hold position kita yang sangat jauh, kita kena tunggu dia breakout resistance atas ni. So jauh tak? Memang tak logik. Tapi daripada sini sampai sini, halfway saja korang dah boleh makan 300 pip lah. Ini yang best dia tentang currency. Kalau korang boleh hit that position, kalau korang boleh pergi jauh, memang sangat jauh. Kalau boleh dia pergi long distance, dia boleh memang pergi long distance. Sebab itulah Pak Din hold NZD Canada ni, Pak Din hold sampai 200 pip. Sebab itulah Pak Din boleh hold NZD Canada ni sampai 200 pip. Sebab dia kalau main long, dia distance dia tak relax sikit. Distance dia bukan. Sekejap saya tunjuk yang saya sell hari tu, saya hold. Ini gold 400 pip. Mana NZD Canada saya? Hilang pula. Tahu-tahu gone. NZD Canada. Kejap kita cari NZD Canada. Sonok je. Sonok tu apa? Sodok. Bang ada apa bang? Makan. Sodok. Tunggu. Ni waktu running 20 pip. Mana kita punya yang 200 pip tu
Tak jumpa pula screenshot saya, hilang. Ini hint. Saya tak claim dah 200 pip lah. Saya dekat phone saya tak ada. Tapi kita adalah sell. Kita ada sell kat area atas. Mana screenshot saya? Ni. NZD Canada. Kau tengok aku hold. Saya tengok ni rahsia. Lot rahsia. Ini yang best dia kalau main long distance. Ini waktu saya sell area ni. Saya nampak apa? Saya nampak dia tak berjaya breakout area resistance. So saya in position, saya sell. Saya ajak diorang ni, anak-anak buah saya, korang pun mungkin lah anak buah saya tak tahu kan. Korang sell kat sini sebab saya nak ingat seorang-seorang ni ramai kan, 186 orang. Mampus saya nak ingat. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Okay, so kita ada sell kat area sini, nampak? Dia dah pergi lah. Sekitar sini pun saya rasa dah 270 pip, something like that lah. So sekarang ni kita nak fokus buy. Bila kita nak fokus buy, lot tutup baik kelakar je. Lot waktu kita nak buy ni, satu zone kita dah kena breakout. Itu satu benda yang kita perlu tahulah. So zone kita, zone buyer kita ni dah pernah ada dan dia pernah running, and dia dah mati buat kali kedua. So bila dia dah mati, agak risiko tak kita untuk hold? Agak risiko. Sebab tu Pak Din kata, walaupun kita dah masuk sekarang ke, kita dah masuk waktu dia ada structure ke, kita kena tunggu dia breakout sini. Kita kena tunggu dia angin lagi tak guna betul. Kita kena tunggu dia breakout atas sini, resistance sini. Sebab apa dia kena breakout dua structure ni, support dengan resistance. Yang pertama, support bawah sini mempunyai apa? Kawasan key level, iaitu seller pernah mati dan buyer dah pernah pun masuk sekali. Seller dia, dulu ada seller kat area sini. Bila kena breakout, buyer dah masuk. Bila buyer dah masuk, dia breakout lagi sekali. Kita tahu apa? Kita tahu yang dia bila dia nak reverse ke atas ni, dia perlu breakout. Dia perlu breakout lagi sekali. Pula. So ada dua isu dekat sini. Tapi tetapi boleh dah dijadi zone untuk re-entry kalau dia breakout. Boleh jadi juga zone untuk re-entry kalau dia breakout balik lagi zone tu. Clear tak? Tak clear. Clear ataupun tidak? Untuk weekly saya akan bagi planning ni dalam channel. Saya akan up to date dengan korang. Korang jangan risau. Yang mana belum follow Pak Din, follow sekarang. Clear? Okay. So NZD Canada ni, saya marking dulu zone weekly ya. Saya marking dulu zone weekly. First week ni tak ada apa pun, senang je kalau nak marking zone. Marking daripada body sampai lah ke shadow. Dah masuk dah pun, dah running dah pun sebenarnya. Tapi kalau tanya saya tak entry lagi. Saya masih tak entry. Saya beritahu kat student-student saya, korang relax dulu. Kita long distance. Kita dah pernah makan dah pun NZD Canada ni sell kat atas ni. Kita dah pernah makan berapa pip ni? 200, nak dekat 300 pip. 290 pip. 290 pip NZD Canada. Ni di time frame weekly tau. Okay, so still sama, kena ada dua benda breakout dulu untuk kita long. Kena ada dua benda yang kita perlu tunggu. Silap pula tekan. Ni satu dengan area sini satu. Kita kena tunggu dua area ni kena breakout. Bila dua area ni kena breakout, the one thing yang korang perlu nampak ataupun bagi Pak Din agak menarik, support ni tak valid pun. Sebab tu saya cakap dia boleh je breakout atas balik. Tak jadi masalah kalau dia nak breakout atas balik. Sebab apa? Support dia dekat sini, resistance dia atas sini. Pernah tak support sini pecahkan area resistance sini? Dia nak jadi dia valid, dia kena apa? Dia kena breakout resistance atas ni. Price kena melebihi area resistance sini. So barulah kita tahu yang direction akan jadi buy. Sekarang ni tidak ada lagi breakout. Belum ada lagi petanda-petanda menarik. So bila price ni datang dekat sini, bila dia breakout, kita sell kat area atas sini. Ada je video Pak Din explain kat korang sell ni punya distance, kenapa Pak Din ajak korang sell. So support sini, bila dia datang balik, bawah sini buyer dia tak ada apa-apa pun, just kosong saja. So boleh je dia breakout, dia pull back, kita akan masuk re-entry dekat area sini. Walaupun kita dah rugi sekitar, kalau tengok daripada sini mungkin dalam 70 ke 100 pip something lah. Tapi untuk long, kalau kita dah dapat re-entry daripada sini, kita mungkin akan hold, kita tunggu breakout area sini. Dia breakout je area sini bang-bang dan kakak-kakak, serap dia boleh naik 1k pip insya-Allah kalau kita try lah. Sebab itulah Pak Din kata kena planning yang sangat menarik. Sebab ni kalau ikutkan dia dah ada breakout structure lah. Weekly dia dah breakout dia dah pernah breakout dua area ni. 3 sorry.
So untuk long sangat baik. Time frame berapa? Saya buka NZD Canada time frame weekly. NZD CAD bukan ni Allah. Bukan saya main currency guna H1, saya memang guna weekly. NZD CAD weekly. Okay. So benda ni bagi Pak Din the point of view lah untuk minggu ni. Point yang agak menarik untuk minggu ni. So sekarang ni korang dapat tak? Ingat dalam kepala otak korang, NZD Canada minggu ni aku dengan Pak Din kita orang nak swing. Kita orang nak swing habis-habisan. Korang jangan risau, korang tak dapat tertinggal entry. Benda tu korang tak perlu risau pun. Sebab apa? Sebab kalau korang tertinggal entry, dia akan bagi korang re-entry. Saya akan buat live, saya akan bagi tahu, dekat area sini kita boleh catch up. Dekat area sini kita boleh masuk lagi re-entry. So keep je follow saya, tak ada masalah. Sebab benda ni untuk long bagi Pak Din dalam tempoh 2 ke 3 minggu ni, benda ni sangat menarik lah. Apa yang saya nampak, ini adalah satu peluang. Bagi Pak Din, ini adalah satu peluang keemasan untuk korang cuba untuk swing. Ready lah 100 USD. 100 USD sedap sikit. Boleh masuk terus Pak. Benda ni sebenarnya boleh masuk terus, tak ada masalah. Kat lower time frame ke, betul Daik Pak Din, kami tunggu Pak Din bagi info. Mantap, boleh, tak ada masalah. So sekarang ni market baru buka. Saya nak bersin lah pula, angin baik. Boleh stay sampai hujung tahun. Sekejap saya tengok weekly hujung tahun tak boleh lah. Sekarang ni bulan berapa? Sekarang ni bulan 5. Saya bulan tak tahu. Nak dekat bulan 6 dah kan. 6, 7 boleh lah. Sampai bulan 7, bulan 8 Boleh lebih kurang lah hujung tahun. Untuk long term bagi Pak Din bagi Pak Din sangat bagus lah. Untuk hujung tahun kau nak pergi bercuti ke, ni time frame apa? Weekly. Benda ni dah running dah, tapi korang jangan risau, dia akan ada re-entry. Dia akan ada re-entry dalam channel. Pak Din akan kasih kat korang re-entry. Okay? Clear ke ataupun clear? Clear ke tak? So untuk saya pergi ke next untuk kita entry. Saya tak sukalah pakai trading iPad ni. Sebab iPad ni kalau tulis kena tukar time frame. Lepas tu kena bagi tahu korang time frame apa nak kena tengok. Okay, so sekarang ni kalau sesiapa dah entry, walaupun dia dah masuk zone dah, sesiapa yang dah entry tak ada masalah. Bagi Pak Din tak ada masalah pun. Boleh je hold lagi, standby saja. So daily baru close. Daily baru close and dia junam. Hari Jumaat, hari tu last dia close kat sini and market buka gap bawah. Dia dah running dah lah. Sebab kita sekarang pagi kan. So NZD Canada ni dia bergerak laju sikit waktu pagi. Okay. So dalam time frame daily untuk confirmation, saya bagi tahu korang untuk confirmation siapa yang dah entry, wajiblah candle daily. Wajib. Dengar dulu ini saya jarang turunkan ilmu ni. Untuk dia reverse, dia wajib close dalam keadaan close candle lah. Candle bullish. Candle bullish ni kalau apa? Kalau kau ikut korang lah. Terima kasih bagi kat Pak Din Ros. Pak Din tulis kat hujung time frame. Hujung time frame tulis kat sini. Ni daily. Daily. Okay. Untuk daily, satu confirmation yang mana dah instant. Korang wajib wajib tunggu close candle bullish. Candle ni kalau Pak Din kalau biru lah. Wajib. Benda ni confirm. Confirm. Ini orang ni. Korang kena tunggu dia keluar dulu candle bullish. Sebab apa? Sebab ini adalah satu strong confirmation. Korang tengok dia turun dalam berapa candle dia? Dia turun berapa hari Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Dalam masa seminggu dia turun daripada sini sampai sini 280 pip. 280 pip. Selagi tidak ada candle bullish yang muncul, belum tentu lagi ada buyer. Sebab kalau kita nak tunggu rejection hari ni, saya tanya korang, hari ni hari apa? Hari Isnin kan? Hari Isnin hari ni apa peristiwa yang ada? Hari ni bank cuti. So bila bank cuti, kalau kita nak mengharapkan rejection daripada para buyer, susah. Dia memang berlambat rejection. Dia ada dua, sama ada tak ada rejection ataupun terlampau banyak rejection. Rejection daripada retail dia jadi sideway. Monday blues Pak Din. Monday blues So NZD Canada ni kita nak swing. Okay, bila kita nak swing, dia turun pun hari tu kita dah swing sell kita dah swing sell ke area sini. Swing sell sekitar kita dapat berapa? 270 pip. Alhamdulillah, rezeki Tuhan. Ada yang hold pula tu. Itu saya
saya boleh bangga lah. Masih ada lagi orang hold. So 270 pip, 270 pip, 280 pip dia junam. Ada berapa candle daily? 1, 2, 3, 4. Ada 4 candle daily yang berjaya turun. 4 candle daily yang berjaya turun. So next candle bila dia masuk dekat sini, kita nak tunggu apa? Kita kena tunggu dia buat candle bullish dulu. Kita kena tunggu dia buat candle bullish sebab kita tak tahu hari ni ada tak rejection daripada buyer, rejection daripada sellers. Kita tak tahu sebab hari ni dia orang cuti. Sebab Pak Din punya style 15 minit yang pertama saya harus tunggu apa? Saya harus tunggu buyer dengan seller masuk. Saya kena tunggu diorang. Kalau diorang tak masuk susah. Kalau tak, kita tak boleh nak entry lah. Kita tak tahu pun diorang dah masuk ke belum. So point of view untuk hari ni, siapa yang dah entry, untuk korang hold, korang kena tunggu apa? Wajib close candle bullish untuk daily. Daily close candle colour biru ikut korang lah. Korang tak tahu pula kan. So kena tunggu candle colour biru ni muncul. Ataupun dia close sehari esok kita baru filter dekat H4. Keesokan harinya barulah kita akan filter dekat H4. So apa yang H4 bagi barulah kita kena tengok. Sebagai contoh mungkinlah H4 bagi kat kita sini support. H4 dah bagi kita support, sini resistance. Mungkin H4 dah break out resistance sini. So mungkin ada retracement dekat area support ni, kita mungkin akan masuk buy. Ini the good thing lah yang Pak Din nampak buat masa sekarang. Untuk re-entry NZD Canada, swing buy. Swing buy dia bukan hold 10 pip, 20 pip, 100 pip bukan tau. TP dia bukan 100 pip. TP dia minimum 500 pip. 300 pip ke 500 pip minimum. Sebab yang hari tu, yang video NZD Canada yang sell tu, saya pakai daily. Yang mana belum masuk channel Pak Din, pergi masuk sekarang. Yang hari tu, tengok dekat area sini. Tengok kat video Pak Din ni. Mana video saya buat Ini saya tak ingat mana salah satu. Bukan ni, lagi satu. Ni. Hello guys, Assalamualaikum dan selamat. Ini sebelum tau. Sebelum dia junam lagi. Saya Pak Din ada entry NZD Canada. Setup. So, aku dekat sini kalau korang tengok ni, setup ni pakai daily. Setup ni atas ni sell 270 pip. Sekarang ni kita nak buy pula. Yang mana belum tengok, pergi tengok sekarang. Waktu ni saya buy. Waktu ni saya buy pula, saya sell. Jangan ingat currency ni tak boleh buat duit Currency kalau print, dia boleh print lagi banyak. Currency kalau dia print, dia flipkan account korang. Dia bukan flip 100% buy. Dia flipkan lah gold. Sebab kalau dia running, kalau korang hold, kalau korang berani hold currency, sedap buy. Sebab dia bukan macam gold. Gold ni dia ada margin tau, yang korang tak boleh tekan banyak. Sebab broker takut korang flip. Tapi dekat currency korang boleh tekan banyak. Korang boleh flip sikit. Okay. Yang mana belum tengok video Pak Din, pergi tengok sekarang. Follow Pak Din and tekan je dekat sini. Din Kim Flip Public. Ini nanti korang akan terus dibawa masuk ke dalam channel Pak Din. Yang mana belum masuk, masuk sekarang. Yang mana belum masuk, korang pergi masuk sekarang. Ada dekat pin chat. Korang tengok lah semua. Ada part 1, part 2, part 3. Semua tentang ilmu daripada scalping. Apa yang Pak Din entry, apa yang Pak Din buat, semua ada dekat dalam ni. Atas sekali tu e-book lah. Atas sekali tu e-book. Yang mana belum masuk, masuk. Kita nak hit target 11,800. Nak join boleh, tak ada masalah. Pergi maju masuk. Okay. So untuk NZD Canada, kita tunggu, masih menunggu dia breakout area resistance. Inilah satu confirmation untuk H4 Mana ada orang tunggu H4 confirmation? Orang tunggu confirmation kat time frame apa? M15, M5, lagi apa lagi? M30, H1 lah. H1 paling tinggi pun. Mana ada orang tunggu kat H4. Kita kena tunggu kat H4. Sebab kita nak main distance dia jauh. Kita nak main bukan 100 pip, 200 pip. Kita nak main 400 ke 500 pip. Pak Din kalau nak swing currency ni, better account lain ke? Bagi Pak Din pakai account lain lah. Jangan guna yang sama. Kalau nak trade gold, gold. Currency. Sebab tu lah Pak Din, saya ada 2 account. Sejujurnya saya ada 2 account. CM Index dengan satu account full margin lah. CM Index saya pakai untuk long. Selalunya account currency ni saya pakai CM Index. Okay. Kalau EU dapat swing buy, belum. Saya tak tengok lagi. Okay, note Pak Din. Thank you for advice. Okay guys. So sekarang ni sekarang ni saya mengantuk. Sekejap, saya nak minum air sekejap. Korang tap like dekat Pak Din dulu. Cukupkan 40k boleh tak? Baru saya akan tengok goal untuk minggu ni. Saya tak tengok lagi chat tau sebenarnya. Baru saya akan tengok goal 40k tap. Ayuh. Tap like. Okay. Cepat guys.
500 ke hold sampai 1k. Boleh, tak ada masalah. As long as kalau dia breakout resistance, kita boleh hold lagi. Resistance weekly yang Pak Din tunjuk tu kan. Kalau dia boleh breakout area weekly ni atas ni weekly tau. Boleh hold lagi. Lagi jauh lagi boleh hold. Tak ada masalah pun. Saya rasa sebab lagu ni terlampau. Mata saya makin kabur. Tak guna betul. Saya nak buka lagu senang-senang sikit. Phone trying to go. Cukupkan dekat Pak Din 40k. Cukupkan dekat Pak Din. Pagi Pak Din. Pagi. Saya bangun pagi tau hari ni. Saya bangun pagi tau hari ni. Waktu bank cuti saya bangun pagi. Waktu bank buka saya bangun pukul berapa? Cuba teka. Saya subuh perap tidur balik. Bangun tengah hari. Tengah hari baru saya mapping kat korang. Hari ni lain sikit. Hari ni kita nak cakap bagi motivasi. Baguslah Pak Din. Bagus. Kalau macam ni kena standby cover margin lah. Boleh ikut korang lah. Itu korang punya modal. Saya tak tahu. Makan dah Kokong Crush. Mantap. Korang dah makan ke belum? Yang dalam live Pak Din ni korang dah makan ke belum? Yang dalam live Pak Din ni korang dah makan, korang dah jamu ke belum ni? Pergi lah sambil-sambil korang layan live Pak Din, korang makan. Apa-apa penting, korang terus screenshot. Penting-penting je ilmu yang Pak Din bagi penting, korang terus screenshot. Okay? Jangan tak screenshot pula. Makan McD Pak Din. Pagi-pagi makan McD tak bagus lah. Kenapa makan McD pagi-pagi? Tak bagus. Jamu ilmu Pak Din. Mantap. Tengok ni. Steam mata. Belum makan ilmu Sat. Okay. So, ni Pak Din nak start Pak Din akan tunjuk dekat korang goal. 40k pun dah dapat. Saya nak tukar kepada goal apa yang XAU USD bagi kat kita untuk minggu ni. Serapan dengan mapping Pak Din. Dah makan McD hasil profit minggu lepas. Apa makan McD pagi-pagi. So, untuk goal, senang saya memang tak boleh pakai. Saya kena pakai trading view. Saya memang kena pakai trading view. Tu zone sell. Serup turun dah. In a time with weaker below. Saya clear chart sekejap kalau kat sini baru semat sikit. Kalau kita nak mapping barulah nampak kekemasan tu. Barulah korang boleh tengok time frame apa. Saya bukan tak nak pakai, tapi tu nanti orang cakap candle tak sama lah Pak Din. Itulah masalah. Okay, so kalau kita lihat saya dah nak buat mapping untuk goal. Saya dah start mapping untuk goal. Korang bunyi-bunyikan sikit kepala korang tu. Korang kepak-kepak sikit kepala korang tu. Bagi ada refreshing sikit. So, untuk saya mapping, selalunya hari Ahad saya buat live, saya tunjuk weekly. Tapi weekly, saya minggu ni saya tak buat hari Ahad. Sebab apa? Sebab saya tahu esok cuti. Bukan dia nak bergerak pun. Bergerak pun macam tu lah. Dia bagi gitu-gitu je. Buat rasa-rasa je. Okay. So, untuk planning awal minggu ni, basically kalau saya mapping goal, kalau Pak Din mapping goal, Pak Din akan buka time frame apa? Pak Din akan buka weekly tau. Yes, saya adalah typical orang yang akan mementingkan time frame besar. Sebab apa saya cakap saya akan mementingkan time frame besar? Sebab yang besar akan menggerakkan yang kecil. Yang kecil pun akan menggerakkan yang besar. So kalau korang hasil tengok yang kecil je, yang besar korang tak tengok. Sebab itulah setup korang running 10 pip langgar terus. Gerak manja-manja betul. Manja-manja So kalau korang lihat lah, yes, target kita minggu lepas berjaya. Goal berjaya junam. Alhamdulillah, target kita, planning kita memang jadi accurate 100%. So untuk minggu ni macam Pak Din cakap, go on terus. Bila kawasan, kalau korang nak lihat lah goal ni senang je. Korang buka weekly. Tengok weekly, baca SNRV, dah tahu lah direction sebenarnya macam mana. So korang marking lah zone-zone SNR yang terdekat. Boleh tak korang marking zone-zone SNR yang terdekat? Mudah je. Kalau korang rasa korang punya SNR tu tak valid ke, korang tak tahu nak marking yang valid ke, nak marking yang mana SNR ke, korang just mark saja. Korang just marking je yang mana-mana yang korang nak marking. Kalau tanya Pak Din lah. So dekat sini kita nampak support. Marking je. Walaupun dia jauh, korang marking saja. Satu dekat sini, area weekly Lepas tu lagi satu kita nampak, sini ada resistance. Pak Din kata resistance boleh marking SNR juga. Dia kira sebagai SNR. So kita marking lah. Kita pun marking. Nak kena dah ni area resistance ni. Lepas tu korang tengok lagi yang terdekat minggu lepas. Minggu lepas dia ada breakout dekat area sini. So boleh marking tak?
boleh tak jadi masalah pun. Korang boleh je marking. So korang pun marking lah dekat area sini. Ini satu. Lepas tu korang tengok lagi. Ada lagi tak? News NFP minggu ni. Sebab tu lah saya cakap. Inilah planning NFP. Okay. Untuk saya nampak menarik. Saya nampak something yang menarik minggu ni. So kita nampak, sini ada resistance. Ada lagi tak? Ada lagi satu area. Ada lagi satu area support dekat sini. 2 minggu lepas price pernah berjaya buat breakout area sini. So korang dah dapat tak direction kat sini? Sebenarnya korang dah dapat tahu dah. Kenapa Pak Din kata dah dapat tahu? Bila korang tengok current market price, kalau korang tengok current market price, apa yang korang boleh lihat adalah sekarang ni XAU USD dia dah breakout berapa time frame? Dia dah breakout berapa time frame? Dia dah telah buat breakout berapa support? Cuba komen sikit kat Pak Din. Sekarang ni weekly dia close dalam keadaan apa? Breakout berapa support? Dia dah breakout 2 support. So that mean kita tahu yang overall market sekarang masih dikuasai oleh siapa? Masih dikuasai oleh seller. Sekarang ni masih dikuasai oleh seller. Macam mana kita nak tahu? The one thing yang korang boleh tahu adalah bila dia breakout bukan breakout boleh entry tau. Bila dia breakout area resistance, korang boleh nampak dia terus naik. Sebab tu kita tahu bila dia breakout support, kita tahu dia akan teruskan terjunan lagi. So untuk minggu ini, apa yang Pak Din target, bagi Pak Din dia agak satu benda yang menarik lah. Saya lihat opportunity ni adalah satu benda yang menarik. Sebab apa? Sebab kalau saya tengok kat candlestick weekly pun dah pun berjaya breakout dekat area support. Malah dia barulah ambil dekat area daily. Dia baru je tas-tas. Orang kata dia cium-cium daily. Dia cium-cium daily je. Tapi korang kena ingat satu benda. Weekly ni lagi ganas tau. Weekly dia punya pergerakan lagi ganas daripada daily. Resistance kat bawah tu valid ke Pak Din? Dengar dulu. Kalau untuk permulaan, korang just marking je semua yang ada. Marking je dulu. And the second thing ataupun second part of korang kena tahu adalah bila tukar balik line chart, dekat sini Pak Din akan ajar korang cara nak identify SNR valid dengan SNR tak valid. So boleh tak Pak Din lukis? Korang dah ready ke belum? Korang dah ready ataupun belum? Saya lukis SNR macam mana. Ni semua je saya marking. Semua yang ada kat dalam market dekat weekly saya just marking je. No point lah. Tak ada apa-apa pun. Yang mana SNR yang ada just marking je. Boleh je kalau nak marking. Kalau korang nak marking QM ni ke apa ke, jadah semua boleh. Okay, so untuk nak tahu SNR valid adalah benda apa? Korang kena tengok. Okay, kata kalau you guys nak tengok support, you guys kena tengok resistance. You guys kena tengok satu support. Tak kisahlah satu support ataupun banyak support berjaya kena breakout. So saya tulis dekat sini make sure korang nampak. Kalau tak nampak, komen tak nampak. Support, dia create resistance and dia berjaya breakout support. So bila dia price retracement, bila price retest, dia takkan retest dekat area support tau. Ini percayalah cakap saya. Melainkan support ini adalah support yang valid. Macam mana support valid? Saya tunjuk. Ini sampai kat area resistance, dia terus dump sampai ke bawah. Okay. Ini sebagai satu contoh. Ini area resistance. Okay. Breakout dekat mana Pak Din? Dia kena breakout dekat area support. Untuk resistance valid, saya tulis dekat sini. Resistance valid. Merapu. Resist. Okay. Terima kasih. Ini untuk resistance valid. Untuk resistance valid, apa yang kita kena tunggu? Untuk kita masuk position sell, kita kena tengok dia buat breakout support. Sebab apa Pak Din kata dia kena buat breakout support? Setiap support akan ada apa? Setiap support akan ada seller. Kita just tahu support dah. Setiap support ada seller pula. Setiap support akan ada buyer. So kenapa Pak Din kata setiap support ada buyer? Kalaulah dia tak ada buyer, dia takkan terbentuk sesuatu apa? Dia takkan bentuk satu support. Dia takkan terjadi pun satu support. Dia akan jadi apa? Dia akan jadi area di mana jadi sideways. Kalau tak ada support kan, tak ada buyer dengan seller, dia akan jadi sideways. Permainan retail saja. Kau tengok hari ni hari ni cuti kan, wallahu alam kalau dia tak ada buyer, tak ada seller, dia sideways. Dia naik pun dia turun sideways. Dia naik sideways. Sideways, dia makan orang, makan duit orang dulu. Broker kaya. Hari ni broker tak cuti, broker dia pergi je office. On buka gap pun hari ni. Buka gap pula, buka spread pun hari ni. Kita makan trader. So untuk resistance yang valid, kita kena tengok apa? Buyer kena breakout. Sebab apa? Bila buyer kena breakout, siapa yang mati? Siapa yang mati kalau buyer kena breakout? Buyer lah akan mati.
Buyer yang akan mati. So siapa yang hidup? Di setiap resisten, untuk terbentuknya satu resisten, dia kena ada seller. Dia kena ada seller. So saya tulis dekat atas ni untuk terbentuknya satu resisten, dia kena ada seller. Ingat je pattern ni, sama je. Saya buat 270 pip tau. Okay, setiap resisten akan terbentuknya seller. So dia akan kill korang punya buyer ni. So that bila breakout, dia takkan retest dekat area buyer ni, dia akan retest dekat area seller untuk fasa collect order. So sama juga kalau korang tengok dekat gold, area resisten ni dikira sebagai resisten yang valid ataupun tidak? Untuk weekly, saya nak tanya korang, untuk weekly, resisten ni dah dikira sebagai resisten valid ataupun tidak? Sini resisten dia, ini seller dia. Buyer dia dekat mana? Buyer dia dekat mana? Tak dikira baik. Mungkin valid tapi dekat daily. So daily boleh tahan ke? Dia boleh, daily ni lagi kuat daripada weekly ke? Tak. Weekly lagi kuat daripada daily. So nampak tak, area support paling terdekat dia sebelum dia berjaya create resistance dekat sini. So nampak tak, dia tidak pun berjaya breakout. In case lah kalau dia pernah breakout sikit pun, walaupun dia pernah breakout sikit kat bawah sini, dia terus pacut naik atas, ini dah dikira sebagai resisten yang valid. So sebab itulah kita tahu kenapa resisten ni waktu price naik dia pernah breakout dekat area sini. Sebab kalau korang belajar SNR valid, korang tahu zone tu kena, resisten tu kuat ke tak, dia boleh breakout tak. Sebab itulah korang tengok support dia dekat bawah sini, yang dia create new support, dia tak pun berjaya breakout. Bila dia tak berjaya breakout bawah sini, kita tahu yang area resisten ni tak kuat pun, walaupun dia ada movement. Dia je mungkin just ada daily yang valid. Weekly dia tak close dalam keadaan yang valid. So that bila benda ni terjadi, dia akan kacau apa? Dia boleh jadi dia serap ke bawah. Dia boleh jadi dia collect dekat sini. Boleh jadi minggu ni dia junam tau. Sebab apa Pak dia kata boleh jadi minggu ni dia junam? Apa yang saya target lah, junam dulu, NFP serap dia naik roket. Possible tak possible tu bagi Pak Din, kita tak tahu price action. Esok mungkin dia jadi lain, 2 hari ke depan mungkin dia akan jadi benda yang lain. So kita tak boleh nak predict lebih-lebih. Untuk penampakan buat masa sekarang benda ni, sebab apa Pak Din kata benda kat sini menarik? Sebab kalau korang lihat lah gold ni dekat time frame weekly, ni semua weekly tau, planning awal weekly dulu. Sini ada satu support untuk long term 1875 baik, jauh gila. Saya belum filter lagi dekat area daily nak reverse ke. Sini support, sini resistant. So untuk long term, possible ke tak tu wallahu alam, mungkin boleh sampai tahun ni, mungkin boleh tunggu news NFP lah, risau. So kalau lah dia berjaya breakout ataupun NFP, in case NFP junam, tapi saya punya target saya, dia akan junam minggu ni daripada Isnin. Apa yang saya target Isnin sampailah ke sampai Khamis, Jumaat. Sebab kita monthly close esok 29. Bulan ni habis berapa? 31 Saya buka kalender jap Pak dia buka kalender jap. Saya tak ingat lah bulan ni habis berapa, 31 ke 30? 31. Kalau 31 kita ada lagi berapa hari? Hari ni 29. Kita ada Isnin, Selasa, Rabu. Rabu monthly close. Bye. So hari Khamis ada satu hari. So possible tak? Memang sangat risiko. NFP kita bertentang dengan monthly close. So akan ada spike-spike yang jahanam lah. Spike-spike jahanam. Ini untuk weekly punya penampakan saja. Untuk current market price, kita tak tengok lagi. Masih lagi zone sini ada daily. Tak silap Pak Din, kat sini ada daily. Untuk long term, dia masih lagi possible untuk pecah lagi sampai ke bawah. Sebab ini, resistance sini and support sini, kita dah dikira sebagai resistance yang valid. Sebab apa Pak Din kata valid? Sebab kalau korang lihat lah, seller dia pernah breakout dekat area sini, pernah mematikan buyer dia. Sama juga dengan lukisan yang Pak Din lukis ni. So that kita tahu yang area resistance ni mempunyai resistance yang valid. So apa yang berlaku dekat sini, nampak tak? Dia pernah breakout bawah, dia pernah breakout atas, dia tidak pernah lagi retest dekat area sini. So highly possible untuk dia datang dan dia ambil benda ni sangat tinggi. Okay? So yang mana belum follow Pak Din, follow. Saya dah nak release lagi, saya release NZD Canada punya plan. NZD Canada tadi kita dah Ricky kan, kita dah Ricky awal kan. Yang mana belum masuk channel Pak Din, pergi masuk sekarang.
Saya target 11,700 11,850. Yang mana belum masuk, pergi masuk sekarang. Klik je follow dekat sini. Nanti tekan je saya punya Dan King Flip Public ni. Alhamdulillah, minggu lepas kita win rate kita semua. Sebab Pak Den target sehari 100 speed. Sebab itulah saya fokus weekly. Pak Den, kalau dia breakout 2 support, kita elok entry sell yang first atau second support break tu. Pak Den, kalau dia breakout 2 support, kalau Pak Din, oh saya faham. Kalau ada 2, mesti support sini punya. Support 1, resistance support. Kalau Pak Din, bijak soalan ni. Dia akan jadi apa tau dekat sini? Ini akan jadi medium, ini akan jadi low. Ini ada 2. Ada 2 tempat yang ini medium, ini low. So, boleh ambil risiko lah. Janganlah tekan kat sini habis. Benda macam ni boleh nak tekan kat sini habis. Kecuali ada confirmation kat lower time frame yang ada menunjukkan dia nak buat pertukaran arah terus. Kalau kail panjang sejengkal jom sell. Kalau kail panjang sejengkal jom sell. Apa ni? Dah join, mantap. Yang mana belum masuk, pergi masuk sekarang yang mana belum masuk lagi, pergi masuk sekarang. Pak Din ada post dah e-video kat dalam channel. Pak Din ada post dah e-video dekat dalam channel. Apa yang Angel Legacy? Pak Din mana faham apa benda ni sejengkal. Kelakar. Yang kuban-kuban je awak ni ya. Kalau kail panjang sejengkal jom sell. Saja nak buat Pak Din hilang ngantuk. Ya, sebenarnya saya tengah mengantuk. Awak sangat bijak. Sebab saya jarang live pagi kan. Sejengkal. Apa benda tu? Yang mana belum tengok e-video Pak Din boleh tengok tak menarik pun. Ini tak menarik e-video ni. Saya suka e-video yang mana e-video yang ni. Bagi Pak Din ini adalah video paling menarik. Sebab apa? Waktu ni price running 40 pip. Sekarang NZD kena dah serap sampai ke lantai. Tengok saya boleh buat before and after. Okay. So yang mana belum tengok, pergi tengok. So untuk weekly kita boleh nampak untuk possible zone yang boleh pergi dekat area sini. Sebab area sini dia belum ambil lagi. Mungkinlah dia pernah buat retest. Dia pernah je, dia breakout kat sini, dia pull back, dia bagi makan dulu dekat sini buy. Tapi bila dia breakout sekali lagi, area sini tidak ada apa retracement. Area sini tidak ada lagi benda-benda yang orang cakap menarik. Menarik untuk kita lihat. Belum ada lagi. So sekarang ni Pak Din akan kail ke Mael yang panjang tu sejengkal. Saya tak faham. Korang dah buat dah lawak-lawak korang. Korang dah buat lawak-lawak korang. Okay. So Pak Din sambung balik kalau zone weekly ni saya akan tukar kepada color sikit. Sebab dia zone special lah. Zone special yang boleh pergi untuk long term. So ini zone weekly. Current market price saya tengok yang ni daily lah. Ni mesti ada daily punya. Kita buka sekejap, kita filter. So macam Pak Din cakap dengan korang, yes, zone ini ada zone weekly. Zone sini masih ada lagi zone daily. Sorry, weekly pula dah. Masih ada lagi zone daily. So that price masih stuck dekat kawasan ini. Price sekarang ni masih stuck dekat dalam zone buy sini. Sekejap Okay, kat candlestick. Okay, so okay. So tengok ni sekarang. Ini saya buang dulu Ni weekly possible datang. If kalau price, okay, in case kita tak tahu hari ni punya planning asal macam mana. Sebab hari ni kita tak nampak lagi reject daripada buyer dengan seller. Hari ni kita tak nampak pun reject yang menarik. Apa yang kita boleh target adalah in case kalau hari ni tekanan, sebab overall trend dia tengah turun. Kalau kita tengok dekat daily, full of seller tau. Dekat sini Pak Din boleh cakap dengan korang 99 of seller. 99% of seller. Sebab apa Pak Din kata 90% of seller? Sebab daripada atas ini dia buat apa? SNRV sell. Dekat sini pun dia ada SNRV sell yang korang panggil apa? DVD kan, drop base drop kan. Tu dia tekanan daripada seller yang sangat tinggi tau. Bila tekanan daripada seller sangat tinggi, dia tidak ada pertukaran trend. Susah untuk dia nak bertukar trend. Kalau dia nak tukar trend, mudah je. Kalau benda nak bertukar trend, dia kena apa? Dia kena ada breakout area resistance. Sebagai contoh macam ni. Walaupun resistance ni resistance bodoh, tapi nampak tak? Dia kalau dia breakout barulah kita nampak dia akan bertukar trend.
Tak tahulah, wallahu alam lah kan. Boleh dia jadi dia breakout kat sini, dia nak ambil kat bawah sini ke, sebab tu lah dia ada retracement kat sini. Dia makan seller dulu. Dia makan buyer yang masuk awal dulu kat sini. Barulah dia terus naik kan. Dia terus ikut trend asal dia balik. So sekarang ni untuk kita nak buy, belum ada lagi petanda. Belum ada lagi petanda-petanda menarik untuk kita buy. Ataupun kalau kita buy sekarang, kita kena langgar dengan seller. Dua pilihan. Nak scalping tak ada masalah, tapi Pak Din sekarang, Pak Din more fokus untuk intraday. Sebab tu lah saya cakap sehari 100 pip. Saya kena cari quality setup, 100% quality setup. So untuk zone sini, in case kalau hari ni zone ni baru sekali, baru 2 hari dia touch. Hari ni ada apa? Isnin. Isnin dengan hari Jumaat tak? Hari Khamis. Khamis. Isnin dengan Khamis baru zone ni dipakai. Jumaat dia sell. Jumaat kita sell kan kat area atas ni kan. Sebab apa kita sell? One thing adalah dekat sini benda-benda menarik. Ada je saya dah buat video dalam channel. So sini support, sini resistant. Okay, bila kita tahu benda ni ada, zone daily kita ni, ni saya tulis daily daily kita masih kukuh dekat area sini, so that kita tahu yang selagi mana dia tak boleh nak pecah, zone ini dikategorikan sebagai zone Roblox yang terkuat. Roblox yang terkuat, Roblox yang paling kuat dekat area sini. Dia kena nak ke tak nak, dia kena pecah dulu. Pak Din market maker. Market maker pula. So kita tahu yang zone sini zone Roblox yang paling kuat. Antara yang paling kuat lah. So that bila dia pecah sini, ini clean bye. Clean traffic. Clean traffic. Kalau dia pecah zone daily ni, dia clean traffic saja. Untuk nak hold pula, siapa yang ada buy hari ni, korang wajib lah filter dekat H4. Saya tahu mungkin ada yang buy dah. Saya tahu sebab pagi tadi dia ada masuk dekat support area. Siapa je tak nak buy kan? Siapa je tak nak buy dekat area support tu kan? Walaupun support tu support bodoh, mesti akan ada juga trader-trader yang masuk buy. Itu normal. Dia akan bagi korang happy-happy dulu. Set ending ni tak cerita lah. Hari Jumaat perap NFP. Okay, so support bawah sini tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia bukan support yang bodoh juga. Dia adalah support daily. Support daily yang membuat apa? Satu support yang berjaya buat breakout resistance level. So that kita tahu yang apa? Support bawah sini, setiap support akan ada buyer, and setiap resistance akan ada seller. Ni dua seller ada kat atas ni. Bila pernah breakout, price possible datang, dia boleh je react dekat area sini. Tidak ada masalah pun. Ada situ Pak Din cakap macam dah seram dah. Ada hihi. Situ Pak Din cakap macam ni dah seram dah. Tak payah seram. Kejap. Ni Pak Din tak nak bagi seram. Kita filter H4 sama-sama, okay? So zone ini boleh kita ambil sebagai zone buy untuk hari ni. Zone yang terdekat untuk kita buy. Untuk planning tak ada masalah lah bagi saya. Untuk planning bagi Pak Din tak ada masalah. Boleh sahaja. Okay, boleh sahaja. So ini zone daily. Zone daily yang saya tak berapa nak filter lah. Biasa-biasa je. Kita tengok H4 pula. H4 dalam sekarang pukul 10. Tengah hari sekejap lagi baru dia close. Allah, H4 pun jauh sangat baik. Okay, H4 boleh lah, menarik lah juga. Sekarang ni kalau kita lihat H4 dah pun berjaya create satu apa kat kita. Ini Nisa ni dengar ni. H4 sekarang ni dia dah collect dekat bawah sini, betul? Dia dah collect buy. H4 dah collect buy. The one thing, untuk dia bertukar arah, dia nak naik ke atas, dia perlu breakout apa? Dia perlu breakout apa? Betul. Dia perlu breakout apa? Dia perlu breakout at least satu resistance. Bukan support, dia kena breakout resistance. Sebab apa dia kena breakout resistance? Barulah kita tahu yang seller terdekat mati. Bila seller terdekat mati, sini ada SNRV tau. Ini produk killer sikit. Hati-hati. Okay, kalau in case korang dah buy sekarang, tak jadi masalah. Sebab tu Pak Din kata the best game adalah bila korang waiting game. The best game adalah bila korang waiting game. Sebab bila korang tunggu, korang takkan terlepas setup. Area sini ada resistance, area bawah sini ada support. Apa yang terjadi tempoh hari yang lalu, hari news apa yang dia junam serup sampai ke bawah tu. Sama tak dengan benda ni? Hati-hati. So benda yang paling penting bila kita kena tengok H4 berjaya breakout and close over then resistance. So that benda sini adalah satu confirmation di mana kita tahu yang dia akan buat pertukaran arah. Bila dia dah respect reverse, barulah dia akan keluar dekat reverse. Ayah Pak Din trade gold juga ke? Trade je, tak ada. Saya trade je.
PMI tu Pak Din. PMI tu kan seruk. Dia respect reverse. Dia ambil dekat breakout, prap dia turun. So saya cadangkan kat korang, ini planning saya lah. Korang nak ikut ke tak ikut ke, wallahu alam kat korang. Tunggu breakout dulu. Bila breakout sekejap lagi, yang mana belum masuk channel Pak Din akan bagi mapping kat korang untuk tengah hari kejap lagi. Saya akan release. Yang mana belum masuk channel Pak Din, pergi masuk. Yang mana belum masuk, pergi masuk. Saya tunjuk sebagai contoh, yang saya ceritakan apa yang korang ni kena breakout area resistance ni. Saya tunjuk contoh kat korang. Hari apa hari gangster lah. Harga sekian adalah way you know the pain. Mana saya buy tu? Mana saya buy tu Yang saya screenshot gambar. Ni. Korang nampak area sini sama tak? Situasi dia sebiji je, cuma ini line chart lah. Saya tepi sikit. Okay, so area sini price dah collect apa? Dia dah ambil reverse tau. Dia dah ambil reverse sebelah sini. Dia dah ambil reverse sebelah sini. Bila terjadi je dia dah ambil reverse sebelah sini, the one thing yang korang kena tahu, untuk dia nak reverse naik balik ke area low risk ni, area resistance terdekat ni, dia perlu ada apa? Dia perlu at least breakout. Kenapa Pak Din kata dia perlu breakout? Sebab dalam trend, waktu dia nak turun masuk dalam zone sell korang, dia kena ada seller. Waktu dia nak masuk dalam zone sell korang, dia ada seller punya. Kalau dia tak ada seller, dia takkan masuk dalam zone sell korang. So, untuk identify buyer lebih kuat daripada seller, korang kena tunggu at least dia buat satu breakout. Paling kurang lah. Itu pun hanya berapa persen saja, 30% sahaja yang dia berjaya bunuh. Dia berjaya bunuh seller. So, dekat area resistance ni korang tengok saya marking 1, 2. Kena breakout dulu atas ini. Bila dia pull back, barulah boleh counter untuk buy. So, apa yang berlaku? Dia bagi 100 pip. Tengok dekat sini saya target dia Juna mau ni. Tapi tu dia tak masuk zone re-entry. Serup sampai ke bawah. Dia respect apa? Dia respect ni, nampak? So H4 ni kena hati-hati. H4 ni kena hati-hati. Boleh? Boleh ataupun tidak? Boleh ataupun tidak? Boleh ataupun tidak ni? Ni Pak Din nak tanya ni, korang clear ataupun tidak? Kena tunggu area resistance ni berjaya kena breakout. Kena tunggu area resistance ni berjaya kena breakout. Kalau dia tak breakout, memang sangat risiko untuk kita hold. Sangat risiko untuk kita hold. Tak boleh tekan hari ni broker scam. Tak boleh tekan hari ni broker scam. Awak pakai broker apa? Kena scam Tak boleh buka broker. Kenapa broker awak tak boleh tekan? Macam mana tak boleh tekan? Kena check balik tu. Kena check balik tu. Bahaya tu. Pak Din, kalau intraday kejap, saya punya tengkok ni. Saya rasa mengantuk sangat. Pak Din, kalau intraday tengok Pak Din share zone tak ada SL. Kalau saya tak tu fail, nak cut loss berapa pip? Selalunya, good question. Abang yang tanya saya ni, mungkin abang rasa abang nak follow saya. Ni style saya ini style saya. Tak ada masalah. Ini good question bagi saya. Saya tunjuk dekat sebelah sini Katakanlah setiap planning Pak Din, setiap plan Pak Din, minimum ataupun maksimum, selalunya saya akan bagi cukup 50 pips, 50 pip. Kenapa 50 pip? Why? Adakah korang perlu layer 50 pip? Tidak pun. Gold fly tu, yes, boleh fly, tak ada masalah. Kena breakout area resistance. So, plan 50 pip. Planning kita selalunya 50 pip. Zone kita 50 pip. Katakanlah kita ada satu zone 50 pip. Seorang trader yang bijak, saya ambil trader A. Yang tak pernah follow saya, trader A. Ini trader B. Trader B. Yang tak tahu siapa Pak Din, tapi just masuk channel saya and follow je saya punya signal. Sebab itulah Pak Din kata, bila Pak Din buat live, korang kena masuk dan berinteraksi dengan saya. So that saya nak bagi tahu korang macam mana cara nak follow saya, macam mana korang nak ikut saya punya planning. Sebab planning saya alhamdulillah boleh grow punya account korang. Sebab tu saya dapat feedback banyak. So trader A, kalau price masuk dalam zone, dia kata kat Pak Din, dia nampak zone Pak Din 50 pip. So dalam otak dia ataupun dalam pemikiran dia akan terus tekan saja. Dia akan terus tekan ketak. Price dia tengah sideways, dia tekan ni. End up serap.
End up dia berlanggar je korang punya zone tu. Zone yang plan Pak Din. Claim je nama plan Pak Din. Zone Pak Din tu, Pak Din kata zone 15 minit tak ada apa-apa. Tu Pak Din korang macam fikir, apa yang 15 minit tak ada ni zone dah pecah ni. Korang pun macam terpingga-pingga kan. Apa yang 15 minit ni? Orang dah SL lah, dah langgar MC dah, 15 minit pula orang tua ni. Okay, 15 minit. Kenapa Pak Din kata 15 minit? Itu trader A dia akan terus masuk. Ini trader A. So trader A ni kita tak boleh ikut dia. Kita dah dikira sebagai dia adalah trader yang salah. Okay, trader B yang selalu masuk live Pak Din, Pak Din akan mention setiap kali waktu saya bagi setup, saya akan mention apa? 15 minit. Betul ataupun tidak? Yang mana pernah follow Pak Din? Cuba komen sikit. Pernah tak Pak Din bagi tahu korang 15 minit? Masih muda lah Pak Din, mana ada tua. Pernah tak Pak Din kata kat korang 15 minit? Tunggu 15 minit. Mana ada orang bagi signal bagi tahu 15 minit, bye? Sebagai tu kalau saya memang tunggu 15 minit, tunggu je. Tunggu je 15 minit. Kalau 15 minit tak bagi korang apa-apa, tak payahlah. Kenapa ni jadi bahasa Inggeris pula channel aku? Mana saya nak tunjuk kat korang 15 minit. Saya selalu mention. Okay, so sebagai contoh ini plan Pak Din untuk hari ni. So kalau nak entry, tunggu 15 reject. Okay, kenapa 15 minit? Selalunya saya ada mention 15 minit. Tunggu je 15 minit. Tunggu je 15 minit. Sebab ramai orang cakap kat Pak Din, 15 minit tu apa Pak Din? Tengok lagi, ready 15 minit. Tak ada petunjuk lagi seller. Pak Din 2 layer untuk take risk. Spike buyer masuk zone kuat. Okay, kenapa 15 minit? 15 minit ni adalah the key of kita nak berinteraksi ataupun kita nak tengok dalam market. Sebagai contoh, di area resistance, di area supply, di area demand, di area trendline, wallahi macam-macam semua teknik saya dah pernah dengar dah. Paling orang tak pernah ajar adalah apa? Kita trade, kita akan follow siapa? Kita akan follow seller dengan buyer. Kenapa kita follow diorang ni? Sebab diorang ni adalah institution trader bank pusat yang besar. So that bila kita follow diorang, kita ikut rapat diorang takkan masuk dekat kawasan sideway. Orang Malaysia sideway breakup entry lah. Ini yang diajar. Okay, in reality dia, untuk korang tahu yang diorang dah masuk dalam market, diorang dah mula. Kita boleh tahu lot lah apa semua, kita boleh tengok dalam bookmap dan sebagainya. Tapi untuk kita nak tahu yang diorang ni dah betul-betul masuk, salah satu contoh dia 15 minit yang pertama bila masuk dalam zone ada satu candle shadow panjang, body kecil. Itu satu. Body kecil shadow panjang. Shadow dia akan panjang. And dekat shadow ni ada satu candle M1 selalunya lah. Candle M1 dia naik dalam zone laju. Korang nak tengok contoh tak? Saya tunjuk contoh Saya tak nak buang delete ni. Saya tunjuk contoh dekat chart terus. Sekejap saya tunjuk contoh dekat chart terus Kita tengok dekat zone mana yang kita pernah entry. Hari apa kita entry Okay, sini. Sini pun kita pernah sell ke hari tu kan. Kita pernah sell hari tu kat sini. Okay, so tengok dalam zone ni nampak H1 reject. Okay, H1 reject. Kita tengok M15 kena tunggu 15 minit pertama dia keluar rejection. Okay, korang nampak dekat sini ada satu rejection kan. Korang bila price ni dah keluar rejection, korang kena marking dia punya rejection tu. Sebelum price ni keluar candle rejection, dia ada buat candle apa? Dia ada dah buat candle neutral. Sebab apa neutral? Sebab buyer kat bawah sini full of buyer. Bila sampai kat sini dia keluar candle neutral, tapi belum tentu ada lagi seller. Nampak waktu dia naik ni full of buyer. Waktu dia start dekat sini ada candle neutral. Neutral ni buyer dengan seller tidak ada. Ini ilmu baru Ilmu neutral ni macam mana? Dia macam candle doji sikit. Ni ilmu baru untuk korang. Guna elok-elok waktu price masuk dalam zone. And zone wajiblah valid. So korang tengok, bila dah ada zone, bukan bermakna kita akan entry dalam zone. Tidak bermakna kita akan entry dalam zone. Yang korang perlu tunggu adalah apa? Dia reject. Dia reject 15 minit yang pertama adalah korang waktu tunggu. Sebab itulah kalau korang follow saya ready 15 minit, saya akan bagi tahu. Selalunya saya bagi plan. Bila plan, kita tunggu ready 15 minit. 15 minit ada keluar tak rejection? Ada keluar. Ini 400 pip
Kena tunggu area ni rejection. And selalunya bila price dekat M1, apa yang saya cakap, dekat M1 dia akan laju. Laju dia tak relax baik. Laju dia saya dah biasa lah, sebab saya dah masak lah dengan perangai Gold. Laju dia akan MC kan orang yang tengah tekan. Ni ini lagi jahat. Serap. Berapa ramai orang makan kat sini? Pak dia pakai broker CM Index ke? Ya, betul. Berapa ramai orang dia makan kat area sini? Kalau tak tunggu rejection, sedangkan dia dalam zone H4. Sebab tu saya cakap, benda ni korang kena tunggu 15 minit tunggu. Tak rugi pun 15 minit korang. Kalau masuk dalam channel saya boleh lah bagi tahu korang, tak ada masalah pun. Saya bagi tahu juga. Nampak tak? Ada reject. Next candle korang marking je candle reject tu, entry dalam tu. And bila korang dah entry, tunggu reject tu jadi. Tunggu candle tu keluar pula reject, InsyaAllah. So yang mana belum masuk channel Pak Din, nak tahu, nak dapatkan zone valid, saya ada share kat dalam ni. Saya ada share kat sini. Ini tak menarik. Ini tak menarik. Yang menarik dia ini. Hello guys, Assalamualaikum. Setup ni NZD Canada ni daripada sini 270 pip saya sell. Minggu lepas ada news daripada sini. Tahu tak dia nak sampai kat mana? Dia dah pecah daripada bawah sini. Dia dekat bawah sini lah, NZD Canada. Benar ilmu 15 Pak Din pedu. Benda tu kena tahu. Yang mana belum masuk channel Pak Din, pergi masuk sekarang. Yang mana belum masuk channel Pak Din, korang buka TikTok Pak Din. Yang mana belum follow, saya akan buat live education. Pudin pula dah. Saya Sudin, nama saya betul Sudin. Okay. Yang mana belum follow Pak Din, follow. Yang dah follow Pak Din, korang buka dekat bio Pak Din, korang tekan Sudin FX ni. Nanti dah keluar Sudin FX ni, saya punya kuku kotor lah. Webinar tu bila Pak Din? Tak ada, saya tak buat webinar tu lama lah. Saya tak buang. Nanti akan terus dibawa masuk ke dalam channel Pak Din. Din King Flip Public ni nanti akan bawa masuk. Alhamdulillah. Korang boleh tengok saya. Kalau korang rasa macam tak puas hati lah tengok saya punya ni, macam banyak sangat, sehari 100 pip kan. Sehari 100 pip kan, tak ada masalah. Korang scroll sendiri. Saya bagi korang scroll. Korang boleh tengok feedback saya. Boleh tengok feedback student-student saya yang flip. 0.02 baik. Ganas tak ganas. Saya ada banyak feedback. Sehari kalau satu setup saya boleh spam 100 feedback. Pak Din nak ilmu juga? Boleh, tak ada masalah. Assalamualaikum Pak Sudin. Waalaikumsalam. Yang mana belum masuk, pergi masuk sekarang. Tekan je Din King Flip Public ni. Nanti akan terus dibawa masuk ke dalam channel Pak Din. Ganas gila. Ganas apa tu? Belajar apa hari ni Pak Sudin? Belajar suruh diorang tunggu. Diorang tak nak tunggu Pak Din. Diorang asyik entry selalu, entry terus je. Tunggulah Pak Din. Tunggulah Pak Din dulu. InsyaAllah setiap ada satu pihak. Amin. Pak Din malam live juga tak? Live. Saya macam biasa, saya akan live juga. Free broker. Yes, nak guna broker apa, guna. Tak ada masalah. Kenapa tak ada suara Pak Din? Ni suara Pak Din lah ni. Pak Din bangun pagi. Memang best method 15 minit ni. Signal provider lain dia tekan dulu baru bagi signal. Follower banyak. Okay, saya bagi contoh kenapa saya tak bagi setup scalping. The one thing yang korang kena tahu, kalau price dah masuk zone scalp saya 15 minit, zone scalp selalunya 20 pip je kalau saya. Sebab tu saya ajar korang cara nak scalping. Baik korang buat duit sendiri. Sebab scalping ni kalau saya release go sell now, scalp ni scalp je price dah serap, dah running 10 pip kalau kat gold. 10 pip ke 15 pip dah running dah. Habis tu saya running zero float, korang kat sini price reverse. Apa dah saya dapat? Tak, benda tu tak bijak sebenarnya. Sebab itulah saya, kalau saya nak sharing, biar saya ikhlas and saya boleh bagi kat korang long punya style. Saya boleh bagi dekat korang long. Okay? Buat lain account invest Pak Din. Pak Din apa ni? Buatlah account investor Pak Din. Pak Din kan penyayang. Boleh je. Saya memang nak buat account investor. Saya memang dalam planning nak buka account investor. Tapi investor saya 100k. Sebab saya tak trade account kecil. Saya memang akan trade account besar. Itu planning dengan tok kan. Tu planning dengan tok kan. Planning apa tu? Ada group VIP ke pada? Tak ada. Saya memang tak ada group VIP. Saya boleh je nak buka account investor, tapi saya takut nanti orang scam. Nanti orang guna nama saya buat apa pelaburan otai effect ke apa ke, mampus. Tahu-tahu kena cekup. Yang kena cekupnya saya. Token pun trade ke? Trade. Kau nak cakap aku token pula dah. Kau nak cakap aku token pula ke? Yang 100k tu Pak Din ngantuk ke seorang je? Saya seorang lah.
Boleh je saya nak bagi tok trade. Saya memang boleh bagi tok trade. Sebab saya percaya dia. Sebab 8 candle dia sama je arah dengan SNRV saya. Tak pernah pun bercanggah. Okay. So saya repeat balik 15 minit yang pertama ni harus tunggu. M1 pula dah. M1 selalunya dia laju. Dia laju tu macam mana? Dia laju tu macam tak relax. Tunjuk tadi lah saya tunjuk kan. Dia punya spike candle dia tu kelakar. Agak kelakar. So kita tengok gold. Dah breakout ke belum? Ui, hampir breakout bye. Mantap boy. Kalau dia breakout dekat sini, kita just tunggu saja area support bawah sini untuk re-entry buy hari ni. Sekarang tak breakout lagi. Dah tak breakout. Kena tunggu H1 tutup dulu. Tapi tu lah gap dia busuk bye. Gap dia agak busuk. Saya tak suka trade gap. Hai, saya ada kereta konti. Awak dah ada kereta konti ke belum? Sekarang saya kena select. Kenapa ni? Korang pernah tengok video tu? Sekarang saya ada kereta konti. Kenapa aku punya tak boleh buat border kat sini lah. Ni bang. Sekarang saya ada kereta konti. Saya dah akan mula kena select. Select sayang Pak Sudin. Saya sayang awak juga. Fikri Kawalid. Saya tak cakap apa-apa pun dah view saya naik. Saya rasa lebih baik saya tak cakap. Ataupun saya buat lucu macam tu. Okay. So kalau korang lihatlah gold ini. Wow. Kalau korang lihatlah gold ini. Halalkan limu ni Pak Din. Amin. Pak Din, email jom saya lagi sikit nak naik Matic ML. Tak nak Pak Din. Pak Din mana main game. Dia tak ada apa-apa pun dia laju Dia tak ada apa-apa pun dia laju Okay. So ada benda menarik yang Pak Din cuba nak sampaikan untuk korang. The one thing that kalau lah H4, dengar dulu planning kita yang awal ni, yang terawal. Bila H4 dah naik dah sampai atas ni, dengar elok-elok. H4 dah naik and body dia wajib lah close. Wajib dah close macam ni Aku kan boleh kat korang ni close lagi. Korang ingat M1 close ke H4 close. Dia ada body dia macam ni. H4 dia kena breakout dekat sini. Kenapa ni? H4 dia nampak ni, saya tulis besar ni, H4 4H. 4H dia kena breakout. So apa dia kata kena breakout? Sebab bila breakout, area resistance ni ada seller. Tekanan seller yang paling terdekat dia masih ada. So bila dia breakout area seller, support bawah sini mati. So that kita tahu yang apa, tekanan daripada seller ni sangat tinggi. Dia baru create new support. Dia takkan terus fly punya. Kamu jangan macam tu. Tulis H4 biar nampak ni besar ni saya tulis ni. H4 kena breakout. Bila dah breakout, kita tunggulah price buat retracement. Kamu jangan risau, US season lambat lagi. Sehari kita target 100 pip. Kamu jangan risau. Saya dah mula akan select lepas ni. Kita tunggu H4 buat macam ni. Clear ke clear? Saya nak tanya korang faham ataupun tidak? 100 pip InsyaAllah. Kalau price reverse kat sini, bau-bau InsyaAllah 100 pip. Tahu lah dia nak bagi kat kita macam mana kan. Ada rezeki ada, saya monitor untuk korang. Minimum intraday 50 pip tapi Pak Din akan cari 100 pip. Usaha juga. Okay. Yang mana belum masuk channel Pak Din, pergi masuk sekarang. Saya fighter 100 pip sehari. InsyaAllah saya akan buat yang terbaik untuk korang. Asalkan korang jangan select. Okay. Tekan je dekat sini, Student FX ni. Yang mana belum follow saja. Okay. Saya akan cuba yang terbaik untuk korang. Okay. Tekan je dekat area support pula, area link tree ni. Tekan je dekat sini. Nanti akan keluar link tree paling tercantik dalam Malaysia. Dalam banyak-banyak ada orang buat link tree dekat dalam Malaysia ni. Link tree saya paling meriah sebab diorang ada bulat logo, saya tak ada. Saya punya ni nampak dia jadi terapung. Dia jadi terapung bye. Mana ada orang punya link tree terapung? Ada. Saya nak tanya orang, ada tak link tree orang yang terapung macam ni? Saya silap. Signal flat 100% mengikut risk, 100% quality setup. Saya kena tulis sini. Signal saya 100 pip. Saya dah 100 pip hari-hari konsisten. Yang 60 pip ni saya claim sebab saya punya daily record saya tersilap. 60 pip ni sebenarnya saya trade sendiri. Saya tak ajak korang pun. Yang lain tu memang adalah semua 100 pip.
Okey, ada kena bayar. Okey, yang mana boleh masuk, pergi masuk sekarang. Pergi masuk sekarang. Tekan je dekat Dan King Flip Public ni, nanti akan terus dibawa masuk ke dalam channel Mahli Guys 100 pip sehari. Oi gitu baik gitu. Bila dah masuk, sementara saya hantar kat korang zone-zone yang berkualiti untuk hari ni. Zone-zone possible intraday. Saya akan pakai H4 bukan H1, bukan M1. Sebab apa saya cakap saya tak pakai H1 M1? Bukan sebab saya ni select, bukan, sebab saya akan cari zone apa? Zone intraday, zone yang jauh-jauh. Ke R situ ke S? R situ ke S? Ke S. Ke S. Awak dengar je cakap saya. Kalau dia terus terbang, tak apa. Kita carilah pula sel di area atas sini. Jangan risau, dia takkan tertinggalkan kita. Dia tinggal kita cari dia sampai dapat. Okay, so yang mana belum masuk, korang tekan je Dan King Fit Public ni. Nanti akan terus dibawa masuk ke dalam channel. Sekarang saya nak 11,850 orang. Okay, 11,850 orang. Kalau tak, saya akan mula select lepas ni. Saya akan select lepas ni. So, sebelum saya post saya punya trading plan saya, korang kena apa? Korang kena tengok video saya. Sebab bila korang tengok video saya, korang tahu, kenapa Pak Din pilih zone sini. Atuk dah 13k lah. Atuk 13k, okey. Atuk ini saya ni muda lagi daripada Tok. Saya jauh lagi muda tahu daripada Tok. So yang mana belum masuk, pergi masuk sekarang. Korang tolong saya. Kita kejar Atuk boleh? Saya duduk tempat Tok hari ni. Saya dah beli kat dia nasi lemak tadi. Dia takkan makan pun. Okay. Yang mana belum masuk, pergi masuk sekarang. Okay, so saya akan start balik select pula. Saya akan start balik plan ni. Kita tengok lagi apa yang ada di kawasan-kawasan yang terdekat. Kalau H4 ni close, kalau H4 ni tiba-tiba dia react serap, dia boleh jadi sampai ke bawah. Itu planning kita akan bertukar sikit. Saya akan live petang kalau in case lah. Sebab kita punya zone, kau tengok ini zone daily saya. Yang zone weekly saya. Zone weekly saya yang dia belum touch. Oi, kau cakap menganggur dia. Zone ni, zone keramat saya masih tunggu lagi kat sini. Kalau once dia masuk dekat sini, tahu, kenal alas meja tu. Kalau dia masuk sini, saya cakap dengan korang, saya akan swing. Saya akan swing kau-kau punya. Waktu dia masuk sini lah. Korang cuba screenshot. Nanti korang ingatkan saya. Kokok lah saya ni lupa ke kan. Saya bukan perasan pun kadang-kadang. Tak tengok weekly ke apa ke. Kita manusia, kita tak boleh angkat diri kita sebagai orang yang perfect. Tapi korang kena tolong saya lah kalau macam tu. Nama apa channel Pak Din? Link tak boleh tekan. Nama apa? Boleh lah. Tulis kat sini. Flip Like Din FX. Ada 4 channel fake saya. Tapi saya punya real ada ni. Tanya je Pak Din Trader ni. Kalau ada question, korang boleh tanya sini. Nama saya Din juga. Abang Din Tricah. Saya Din Lincah. Pak Din Lincah. Terima kasih Ikmal. Okay, yang mana belum masuk, pergi masuk sekarang. Ada dekat sini Flip Like Din FX. Hati-hati, ada banyak channel scammer. Jangan sampai terkena scam Saya Din Berambus. Din Berambus pula. Pak Din, saya belum masuk zone 2 lain betul-betul ke? Pak Din, saya baru masuk zone 2 lain. Betul. Okay, so zone bawah sini, zone weekly ni strong lah. Macam Pak Din kata, tak tahu dia masuk bila. Tapi bila dia masuk, saya tahu saya nak buat apa dalam tu. Saya akan swing berhabis. Okay, so kalau kita tengok daily balik, in case price berjaya breakout support, saya ajar korang, bila price berjaya breakout support, bila price berjaya breakout support, okay, price tak payah tulis ni, kita lukis, kita main lukis. Support kena breakout. Okay, support kena breakout ni, apa pemikiran korang? Korang akan cakap, kita tunggu pullback, kita entry kat sini. Ini pemikiran korang, breakout pullback entry. Ini je yang korang tahu. Sebab orang-orang famous dia ajar benda ni. Dia ajar trik orang macam tu. Okay, so kalaulah korang nampak dekat area sini support yang valid, okay, support yang valid, tak kisah support valid ke support tak valid ke. So bila support ni kena breakout, bila support kena breakout, apa yang Cikgu Din bagi tahu korang apa jadi Cikgu Din bayar hari ni?
Kita orang amateur Pak Din. Tak, korang yang letak diri korang amateur. Mulai hari ni korang ikut saya jadi profesional. Saya memang suka angkat diri saya sebab saya memang orang yang kacak. Bila saya orang yang kacak, saya akan mula select. So, bila support kena breakout. Bila support kena breakout. Okay, support kena breakout. Price akan cari apa? Untuk dia cari, dia nak buat retracement ni, dia akan cari apa? Cari resistance yang valid. Betul. Betul. Dia akan cari resistance ataupun resistance yang valid. So itu adalah terpulang. Kalau korang lihat dekat sini, daily ni apa yang Pak dia nampak, ada satu resistance kat sini, ada satu resistance kat belakang sini. Ini apa yang saya nampak lah. Resistance kat situ, resistance kat sini, yang terdekat sahaja. So ada dua lah resistance. Area lebih kurang je sebenarnya. So zone sini zone daily, zone resistance daily. So boleh tak kita refer? Boleh tak kita refer? Boleh, tak ada masalah. Kita filter dia ke H4. Kalau H4 dia masih tidak valid, agak resiko untuk kita entry di area situ. Saya takut dia clean traffic sampai ke tanah terus. Bila price berlaku breakout, in case lah dia breakout kita punya zone intraday untuk hari ni, dekat sini saya memang fokus untuk buy. Saya memang fokus untuk buy. So in case planning awal kita, bila price berjaya breakout support, bila dia price breakout support, dia akan buat retracement di bahagian mana? Dia akan buat retracement ataupun dia akan pull back lah, senang cakap. Orang akan entry breakout pullback baru entry kan. Tak, kita pullback kita entry. Kita menarik sikit. Sebab Pak Din dah jam dia tu. Dia akan cari resistance, breakout resistance. Breakout resistance. Selalunya price akan cari breakout resistance. Resistance yang lama kena breakout, dia tak cari support pun. Percaya tak? Ke kau tak percaya saya cakap saya? Kau nak tengok tak saya tunjuk magic? Jangan sampai. Okay, so bila support kena breakout, kita tengok marking. Kita tengok dekat sini, ada tak benda-benda menarik dekat sini, resistance sini. Kalau H4 dia bagi dekat kita, kalau H4 dia bagi dekat kita benda menarik, kenapa tak ada apa-apa ni? Color kot. Ni. Okay, takut sangat korang ni. Okay, so area resistance dekat sini. Area resistance dekat sini. Area dekat resistance ni bagi Pak Din agak menarik lah. Sebab area resistance ni satu-satunya resistance yang tengah-tengah ni ada. Kalau tak, dia support breakout bawah terus. Warna-warni Pak Din, warna-warni kehidupan ni. Yang saya marking ni baru satu zone saya buat hari ni. Baru satu zone saya buat. Okay, zone untuk buy tu pun kalau H4 kena breakout atas. Okay, H4 breakout resistance. Kalau korang buka dekat gold sekarang, H4 kena breakout resistance. So zone H4 sini, zone daily sini saya tak filter lagi. Kalau daily dia tak ada benda menarik, kita tak boleh kita tak boleh ambil dia sebagai zone yang valid. So kita tengok resistance dia. Okay, resistance ni menarik. Okay, ni menarik. H4 dia ada re-entry kat sini. Kalau kita tengok, kita filter kepada H4 dekat area 1909. Apa yang Pak Din nampak, area sini ada satu support, dua support, resistance. So apa yang berlaku, price dah pun berjaya breakout breakout resistance. Bila price berjaya breakout resistance, the one thing 234 mata memandang ni, korang tahu tau macam mana kita nak buy dekat area sini. Okay, setiap support akan ada buyer, setiap support akan ada buyer. S ada buyer lah, S ada buyer. Saya buat B ni sebagai buyer lah. And setiap resistance akan ada seller. Setiap resistance akan ada seller. So bila berlakunya breakout of resistance, that one kita tahu apa guys? Kita tahu yang buyer menguasai market. Buyer zone sini ada zone key level buyer. Key level buyer. Kita tengok ada tak rejection yang dia bagi yang agak menarik lah dalam zone. Kita buka candlestick. Yes, ada. Bila ada ni, kita tengok balik kita boleh dragkan dia sebagai satu zone untuk kita refer untuk hari ni. Tapi dia clean buy, dia clean traffic. Dekat sini saya masih ada lagi hold buy saya. Tapi yang area atas ni dengan kat sini. Kalau dia clean traffic malam ni saja, dia boleh bagi kita 240 pip. Tapi itu agak mustahil. Sebab tu dia kata hari ni dia akan sidai orang dulu. Sebab kat sini clean dia, tak ada apa-apa. Ni nak marking apa kat sini? Breakout pullback entry. Tak, jangan ingat semudah itu So area sini yang terdekat sini, kalau kita lihat, saya bagi tahu balik yang mana bermasuk sini.
H4 ni tak betul bai. Dia akan makan duit korang punya. Isnin ni sidai trader sedunia. Kau tengok dia naik macam orang tak betul ni sebab apa? Sebab tak ada buyer, tak ada seller. Tidak ada buyer, tidak ada seller. So hari ni kalau dia nak bagi reject sangat susah. Dia nak reject susah. Nak identify reject daripada buyer dengan seller susah. So sini ada satu support, sini ada satu resistance. So kita tahu yang area sini mempunyai seller. Bila mempunyai seller, zone kita sekarang ni kita target untuk buy. Sebab zone yang saya makin besar ni line saya ni line daily, zone daily. SNRV daily. Apa tu SNRV? Support and resistance valid, bukan SNR biasa ada kat dalam channel saya e-video. So bila resistance, kalau kita nak buy and kita target untuk buy area sini, kita kena tunggu dia buat pertukaran arah. So at least kita kena bunuh ataupun kita kena kill that seller. Dekat setiap resistance akan ada seller bang. Setiap resistance akan ada seller. Sini pun ada seller. Ada tekanan daripada seller. So bila tekanan daripada seller ni sangat tinggi, dia nak reverse naik ke atas ini sangatlah susah. So benda yang pertama, dia tak akan tinggalkan korang. Dia akan breakout dekat area resistance. Wajib lah, bukan breakout F15 tau. Dia kena breakout H4. H4 dia kena tutup body kat sini. Bila H4 dah tutup body dekat atas, dia akan buat retracement dekat area support. Secara tidak langsung support yang terbaru ni akan jadi support yang valid. Secara tidak langsung dia akan jadi support yang valid. So kita boleh fokus zone ini untuk kita cari re-entry untuk buy. Saya sudah select sekarang. Saya ada kereta konti. Okay, so dia akan reverse lah naik ke atas. Barulah kat atas ni kita plan untuk sell. Ni boleh lah. Atas sini. So yang mana belum masuk channel Pak Din, korang follow. Yang mana belum follow Pak Din follow. And the one thing, bila price masuk dalam zone 15 minit yang pertama, haruslah tunggu apa? Cuba komen sikit kat Pak Din. 15 minit yang pertama korang harus tunggu apa? 15 minit yang pertama korang harus tunggu apa? Kena tunggu apa? Rejection. Yes, betul. Yang mana belum masuk channel Pak Din, yang mana belum follow saya, korang klik follow sekarang. Tekan je follow atas ni. Confirmation, rejection. Okay, sekejap saya terangkan bab confirmation dan 15 minit ni Okay, so tekan dulu dekat link tree saya. Tekan je dulu link tree Pak Din ni. Bateri nak habis pula dah. Nanti link tree saya ni adalah link tree yang paling menarik dekat dalam di kalangan semua orang dekat dalam Malaysia ni. Sebab link tree saya, logo saya terapung. Orang lain logo dia bulat. Saya punya logo terapung. So korang tekan je dekat sini. Nanti akan terus dibawa masuk ke dalam channel saya. Bila dah masuk dalam channel, janganlah pergi tengok win rate. Sebab win rate dia nampak riak. Win rate dia saya memang target sehari 100 pip. Sebab itulah zone saya guna minimum H4. Saya tak guna M1, saya tak guna trader M1 ke, saya tak guna H1 ke, tak. Saya fokus untuk swing dan intraday. So bila dah masuk, korang tekan je dekat sini. Tengok e-video yang saya dah bagi untuk korang. Korang tengok video ni. Ada part 1, part 2, part 3 dan part 4. So dekat atas ni ada e-book SNRV. Macam mana korang nak tahu SNR tu valid ataupun tidak. So dekat video, Pak Din akan terangkan dekat korang lah secara lanjutnya. Hari ni up diri, ya, saya kena claim. Sebab saya tahu. Sebab saya dah menang, Alhamdulillah. Baru boleh claim. Kalau tak menang tak boleh claim Dah lah kena SL, bagi saya tak M1 lepas tu claim. Susah. Okay, boleh tak jadi kaki claim ke kaki busuk? Kita tukar ni, Pak Din kaki claim, bukan kaki flip, kaki claim. Okay, yang mana belum masuk, pergi masuk sekarang. Tekan je dekat link tree ni. Saya nak untuk confirmation, saya nak korang masukkan dalam channel saya 11,850 orang. 850 orang. 50 orang. 11,850. Baru saya akan tunjukkan korang confirmation. Sikit je lagi 5 orang. Tekan je dekat sini. Tekan je dekat sini. Baru saya akan tunjuk korang 15 minit rejection dia macam mana. Apa yang korang perlu tunggu. Charge phone dulu Pak Din. Okay, pergi masuk dulu sekarang now. Tak bergerak saya tak tunjuk. Kalau tak gerak saya bagi task kat korang. Korang kena tap like kat saya 60k. Keep on climbing Pak Din. Saya suka balik, boleh bagi semangat kat saya. Boleh, tak ada masalah. Kalau saya claim busuk. Casing baling pencuri ke Pak Din? Casing baling pencuri. Casing baling pencuri. Casing saya kerambit. Casing apa ni? Saya tak faham lah. Yang mana belum masuk lagi, pergi masuk saya nak minum air sekejap. Lagi 47, lagi 3 orang je. Saya nak lagi 3 orang baru saya akan
saya akan select, bukan saya akan select, saya akan tunjuk korang 15 minit. Sesuatu kejayaan tak salah untuk dibanggakan. Betul. Tapi kadang-kadang saya belajar agak satu benda. Jangan terlampau confident dengan diri sendiri. Sebab bila kau terlampau confident diri sendiri, kau lupa sang pencipta. Sebab kau akan rasa diri kau lah yang betul. Benda tu dah jatuh apa? Dah jatuh tak betul lah. Adakah tunjuk duit dekat social media salah? Tidak salah. Tunjuk duit kat social media tak salah. Dia memberi motivasi macam awak cakap. Claim 18 pip Pak Din BE. Saya dah cuba. Jadi tak Abang Man ni? Saya nak pin jap. Ada open buy Pak Din? Belum. Select lu. Santai. Saya tak rugi lagi pun. Saya tak rugi lagi. Ada open buy. Saya tak rugi lagi. Saya nak pin abang ni. Tak boleh pin tu chat dia. Boleh. Jadi ke tak abang backtest? Tak boleh bangga kerana boleh jatuh fitnah. Fitnah apa? Cuma perlu didalami ilmu SNR. Betul. Yang mana belum masuk, pergi masuk sekarang. Yang mana belum masuk, pergi masuk sekarang. Cukupkan dekat Pak Din 11,850. Kalau tak, korang tap-tap like kat Pak Din. Cukupkan 60k. Saya nak berehat sekejap weh. Saya nak berehat sekejap sahaja. Okay, yang mana belum follow Pak Din, follow. Weh, terima kasih bagi kat saya mawar. Tertinggal lah ni baru masuk. Tak apa. Sudin. Oi, Daniel Aslim. Danish Halim. Sampai hari ni saya tak boleh nak sebut nama dia. Danish FM. Segalanya untukku. Sihat dia. Dah 60k Pak Sudin 60k. Okey, kejap. Bagi saya support jap. Bagi saya support lu. Buat video Pak Sudin. Video apa? Kelemahan saya tak sabar. Pak Din release signal terlambat. Pak Din release signal. Oh, macam tu pula. Awak masuk dulu lah sebelum saya. Awak masuk dulu sebelum saya. Saya pun dah try. Tapi tak berani lagi nak hold. Asal biru 30-40 pip dah angkat. Oh, okey lah tu. Slow-slow. Benda ni slow-slow. Belajar slow-slow. Tak perlu pun. 60k. Okey. Khabar jap. Minum air dulu. Saya dah live 2 jam tau. Sekejap. Okey. So saya akan kembali lagi Kembali kepada jalan yang benar. Kenapa saya cakap kembali ke jalan yang benar? Sebab saya akan ajar korang something new lah. Okay. So kalau korang tengok 100k Pak Din, mantap. Okay, kalau korang terlihatlah dekat sini, kenapa Pak Din kata 15 minit? Kenapa saya kalau release signal 15 minit?